Sebab saya nak balik, saya nak fahamkan, sebab innama ana rahmatun muhdah itu. Ini hadiah Allah kepada insan. Dia tidak datang membawa balak kepada orang, membawa rahmat. Rahmatun muhdah itu, rahmat itu bukan kemudian, daripada awal, sekecil dia seorang bayi. Apa dia rahmat di antaranya dapat dilihat dalam sejarah. Orang-orang Badiah ni orang darat, kita panggil orang di luar bandar lah. Menjadi resam mereka, ada musim mereka datang daripada Badiah datang ke Makkah ini untuk mencari anak-anak yang kecil yang nak disusukan di luar bandar. Itu kita fahamlah. Maka rombongan daripada Badiah datang pada pagi itu, satu rombongan ramai, 36 orang, 37 orang begitu. Bertolak daripada mulanya daripada Badiah itu bersama dengan Halimah Sa'diyah ini. Tapi Halimah Sa'diyah ini kebetulan dia anak dia beragam pagi itu, menguruskan anaknya dahulu agak lambat sikit, dan unta yang dia tumpang itu agak tempang maknanya tak begitu baik perjalanan dia, maka dia ketinggalan di belakang. Yang orang lain kesemua mendahului Halimah Sa'diyah sampai ke Mekah, memilih mencari anak orang kaya yang upahnya tinggi, yang mereka tak mau sangat anak yatim, dan tak mau sangat orang fakir, tak mau sangat orang cerewet. Maka mereka datang lebih awal, memilih anak orang besar-besar, anak kaya-kaya, anak hartawan, semua dia ambil habis dah oleh pendatang awal tadi. Bila tiba Halimah Sa'diyah ke bandar Mekah pada ketika itu, memang tidak ada pilihan. Orang kesemua tak nak Muhammad bin Abdullah. Pasal dia yatiman faqira, dia anak yatim dan orangnya susah, siapa tak nak. Maka Halimah As-Sa'diyah datang daripada jauh, pergi balik tangan kosong. Orang kata ada seorang lagi yang orang tak ambil, tapi orang tu, keluarga dia akan beritahu kepada kamu, dia yatim, bapa tak ada, fakir, dia susah. Halimah kata, aku nak pergi tengok dulu. Pergi rumah Aminah. Itu kata Halimah As-Sa'diyah, hati aku sebelum sampai kepada rumah untuk melihat Muhammad ini, aku yakin mengatakan akulah nasib yang paling malang hari ini. Tak ada anak dah yang boleh aku ambil, aku balik tangan kosong. Tapi sementara nak balik tangan kosong, tak apalah, aku nak pergi tengok kenapa budak itu siapa pun tak nak. Apa dia kata? Falamma nazartu ilaihi ahbabtuhu wa sa'akhuzuhu in lam yakun bi ujrah. Aku masuk ke rumah, aku terlihat muka budak ini, terus hatiku jatuh hati dengannya, dan hatiku mengatakan bahawa aku akan ambil budak ini walaupun tanpa sebarang upah. Tengok rahmah Allah Ta'ala itu. Dia ambil dengan tidak bertanya. Bagi alamat, kenakan diri dia, tempat dia bilang semua sekali, aku tak tanya berapa nak upah. Aku dakap dia, aku naik atas unta, kemas barang. Unta tempang, aku berjalan tidak tempang. Tempat yang sepatutnya aku berhenti, unta aku tak mau berhenti. Dan aku sampai ke kampung lebih awal daripada semua yang datang. Kerana Muhammad berada di atas unta itu. Masalah aku, Pak Halimah Sa'diyah kata, aku ketidakcukupan susu untuk anak aku. Sebab kerana kemiskinan memaksa aku pergi mengambil, aku ambil.
Bila budak ini, Muhammad yang kecil begitu, kena mulutnya disadi di buah dadaku, air susu keluar kedua-dua belah. Anak aku minum, Muhammad minum, masih lagi boleh aku beri kepada orang lain susuku. Kan itu ar-rahmatul muhdah. Nampak sangat itu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dihadiahkan kepada manusia. Inilah insan hidup dalam keadaan yatim piatu begitu. Sekejap pula mak dia meninggal, sekejap pula datuk dia meninggal, sekejap pula bapa saudara dia meninggal. Semua yang keliling dia meninggal dan meninggal. Allah nak tunjuk, Allah kata insan ini dia tidak dididik oleh manusia. Inilah yang Nabi kita rakamkan satu rakaman hadis yang cukup cantik. Dia kata addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku diajar adab, sopan santun, akhlak Rabbi, Tuhan aku. Fa ahsana ta'dibi, Allah perelokkan kepadaku adabku. Bukan dakwaan, tapi itu yang orang lihat. Jangan satu episod kecil saja. Semasa dia di Mekah, telah balik daripada Halimah Sa'diyah menghantar balik. Hantar balik tu pun ada cerita. Muhammad di Badiah Halimah Sa'diyah bermain dengan anak-anak dia, anak-anak jiran di belakang rumah dan sebagainya. Tiba-tiba Muhammad dipegang, bukan ditangkap, dipegang, dipujuk oleh dua laki-laki, bawa dia ke belakang pokok. Budak-budak ni tumpang pergi hendak tengok. Dua laki-laki ini telah menyembelih, dia kata menyembelih, zabahuhu, mereka telah menyembelih Muhammad dengan membelah dada dia. Bila budak tu melihat, berlari balik ke rumah masing-masing, memekik mengatakan Muhammad qutil, Muhammad qutil. Muhammad orang bunuh dia, orang sembelih dia. Halimah dengan suami yang bekerja pergi tengok. Muhammad bangun berjalan dengan muka yang senyum-senyum begitu. Mana orang yang membunuh kamu? Muhammad kata, Karena budak-budak kawan yakin sangat, nampak sangat dengan Muhammad disembelih bagi maksud. Dia tahu di mana. Itu yang pertama sekali Allah Ta'ala utuskan malaikat, telah pun membedah dadanya sejak kecil. Itu sabit. Takutlah Halimah, memang tak tahu ni apa cerita ni. Dia fahamkah apa makna malaikat, fahamkah makna syaqqus sadri. Takutlah Halimah, takut mati sungguh, takut bunuh sungguh. Itu yang dihantar dia balik menceritakan apa yang berlaku. Seperti Muhammad selamat. Dia 4-5 tahun bermain dengan kanak-kanak ramai, berlari, melompat, menolak, menyepak, Arab, perangai Arab kan tak tahu. Satu hari seorang tua Mekah melihat setiap kali Muhammad bermain dengan kawan-kawan, tapi dia tak pernah lihat Muhammad menyepak kawan-kawan. Orang sepak dia ada, dia tak nak tolak orang tolak dia ada. Dan mereka tengah sibuk bermain begitu, agak kasar sedikit dan sebagainya, dia akan menyendiri pada ketika itu, membawa diri dia pergi tepi tengok, tak mau bermain yang kasar-kasar begitu. Seorang tua ini menghampiri dia. Ya bunayya, walima lam tal'ab ma'aha ula. Ya bunayya, bahasa Arab yang cukup indah. Wahai anakku sayang. Wahai anakku sayang. Padahal dia tidak ada bapa ni, tidak pernah ada bapa ni.
dia sebut, "Na'am ya abata." Ya, wahai ayahandaku yang aku sayangi. Orang tua tanya, "Lima lam tala'am, kenapa kamu tidak bermain bersama kawan-kawan kamu yang ramai tadi?" Tengok apa dia jawab. Akhlak satu, tapi jawapan itu 4 tahun. Dia kata, "Ya abata, ana lam ukhlaq li hadha." Oh ayahandaku, aku tidak dijadikan untuk main-main macam tu. Lam ukhlaq li hadha. Aku tak nak bermain berkasar-kasar begitu, dan aku tidak mau. Siapa yang mengajar dia, budak sekecil itu, dia mengatakan lam ukhlaq li hadha. Itulah yang di antara kehebatan Muhammad ini daripada kecil. Tengok macam sejarah, sewaktu dia mengikut bapa saudara dia Abu Talib dalam misi perniagaan yang pertama sebelum perniagaan dengan Khadijah. Khadijah itu dia umur 40 tahun dah tu, yang balik berkahwin tu. Tapi ini masa dia 25 tahun, masih kecil, masih budak, masih belia. Abu Talib nak latih Muhammad ini berniaga. Abu Talib bawa dia dengan rombongan kafilah orang Mekah pergi ke Syam. Sampai ke Syam, ada satu tempat, ada Sauma'ah. Sauma'ah ini macam gereja besar lah. Sebab ketika itu agama yang ada agama Kristian dan Yahudi. Di Syam ada satu gereja Sauma'ah Nasrani. Sauma'ah ini memang dia buat satu tempat sebagai dakwah dia, tempat persinggahan orang yang berniaga, yang datang dengan kafilah dengan unta untuk ambil air, mandi, berehat. Ada satu tempat mereka buat di gereja. Ramailah niaga. Sampailah rombongan Abu Talib. Dalam gereja itu ada 2 orang rahib, 2 orang padri. Bila sampai rombongan daripada Makkah ini sampai ke Sauma'ah itu, yang ahli rombongan itu memang segala bercepat-cepat tampatkan unta ataupun kuda mereka, terus pergi masuk ke dalam Sauma'ah, ambil air minum dan berehat dan sebagainya. Kesemua buat begitu, melainkan seorang budak yang dipanggilkan syabun yafi'un, budak belia yang sedang membesar. Dia tidak melihat pun kepada Sauma'ah. Dia pergi belakang dengan Sauma'ah itu, menghadap ke Makkahul Mukarramah. Dia tidak berteduh di bawah bayang-bayang gereja, jauh sekali masuk gereja. Dia memadai dengan berteduh di bawah satu pokok. Saya nampak macam pokok ketapang, pokok daun besar, pokok ketapang, dan masih ada daun, beberapa helai daun lagi. Dia berteduh di bawah itu, tak perhati ke gereja, berenung jauh ke arah Makkah. Tiba-tiba sehelai daun daripada pokok ketapang, saya buat nama ketapang lah, pokok itu gugur, jatuh, lekat di kepala dia. Dia pegang daun itu, dia berteduh di bawah daun itu. Melihat begitu, 2 orang padri tadi yang dalam Sauma'ah tadi, dua-dua keluar tergesa-gesa daripada Sauma'ah, daripada gereja, menyerbu ke arah syaban yafi'an dalam tulisan sejarah.
Bila melihat dia, mereka dua orang berserbu kepada budak ini, kepada Yafid, kepada pemuda ini. Abu Talib dengan pasukannya cepat-cepat keluar untuk protek Nabi Muhammad daripada dua orang ini. Laku pergaduhan, akhirnya mereka tidak. Kami tidak nak mengganggu dia, tapi kami nak minta satu benda sahaja. Kami minta nak lihat di tengah-tengah belakangnya, di bawah kepalanya, di bawah ini, tengkok ini, adakah tidak satu tanda? Sebenarnya tidak pernah sebelum itu Abu Talib melihat. Dan Nabi kita sentiasa tidak pernah terbuka badan dia. Dia sentiasa menutup. Kenapa? Ada hal mustahab. Abu Talib izinkan, Muhammad izinkan. Buka. Fa'idha bi khatamin nubuwah yatala'la'u. Semua melihat ada khatamun nubuwah, gambar cap muhur di tengah-tengah belakang, di atas belakang, di tengah tengkok ini. Yatala'la', dia seperti seolah-olahnya bersinar, mengeluarkan cahaya. Umpama saku, mereka nak peluk dia. Famana'uhu, Abu Talib tak bagi. Kata mereka, khuzuhu warji'uhu, jangan tunggu, ambil dia, bawa balik ke Mekah. Kami bimbang kalau makluman ini sampai ke orang Yahudi, mereka bunuh dia. Wa huwa nabiyul muntazar, dia nabi yang sedang kami tunggu. Kalau sampai masa dia mengisytiharkan dia nabi, kami orang yang pertama akan beriman dengan dia. Abu Talib dengar itu baru tahu. Tapi itu yang saya kata, bila hidayah tadi, walaupun dia rahmatun muhdah, bila Abu Talib sendiri pun nampak begitu. Abu Talib tahu dia berjalan sama dengan Muhammad itu sentiasa ada ghamam, ada awan hitam yang ikut dia. Dia kemana pun awan hitam, teduhan itu mereka tumpang sama. Itu ada zaman kecil, zaman Abu Talib bawa, zaman Maisarah, orang gaji Maisarah, orang gaji Khadijah yang bersama dengan Nabi Muhammad, semua sama menceritakan, kalau Muhammad berjalan, awan hitam akan melindungi dia. Dia masuk rumah, awan hilang. Dia keluar pula, kena panas saja, awan hitam. Itu memang sabit. Abu Talib nampak ini. Jadi dia melihat khatamun nubuwah. Sepatutnya Abu Talib lah orang yang pertama akan beriman. Tapi itulah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu wahai Muhammad, walaupun aku sayang, aku cinta kepadamu, kamu sebagai manusia, yang nama hidayah itu kerja aku. Kamu tak boleh bagi hidayah kepada siapa yang kamu pilih, kamu tidak. Tapi Allah bagi hidayah. Kenapa Allah tak bagi hidayah kepada Abu Talib? Bukan tak bagi hidayah, dia yang menolak hidayah. Itu hidayah lah. Okey, ini insan yang dalam sirah sebesar yang dia, sehebat yang dia hadapi, kesemuanya menafsirkan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, kami utuskan kamu wahai Muhammad untuk memberi rahmat kepada sekalian alam.
Qul innama yuha ilai. Sambungan ayat, sambungan daripada wa ma arsalna rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan memberi rahmat sekalian alam. Menyambung ayat qul, hendaklah kamu katakan wahai Muhammad kepada manusia, innama yuha ilai, aku insan biasa, cuma diwahyukan kepada aku. Sahabat kata, aku Rasulullah, aku terima wahyu, wahyu aku, wahyu Allah kepadaku, esensnya, isinya satu, innama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya ilah, Tuhan yang nak disembah dengan sebenar-benarnya, ialah ilahun wahid, Allah yang satu, Tuhan yang satu. Yang ini jelas daripada awalnya. Semua agama mana pun dari zaman dahulu sampai sekarang, tidak ada agama yang pakai ilahun wahid. Yang ada pun ilahun muta'addiduh, Tuhan yang berbilang-bilang. Islam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Tuhan yang satu. So, perbincangan banyak tentang falsafah Tuhan banyak, Tuhan satu ini. Kalau dalam agama Hindu, saya dengar sendiri daripada mulut peris dia, Tok Sami dia yang telah meluk agama Islam. Dia kata, kami dalam agama Hindu yang seperti tinggal, Tuhan dalam agama kami ada sebanyak 360 juta Tuhan. 360, bukan 360 juta. Ini Tuhan lebih banyak daripada penganut agama tu. Penganut agama tak sampai 360 juta, tapi Tuhan ada 360 juta. Kata mari kepada Kristian pun Allah Ta'ala rakam kepada kita. Dia kata, laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasa. Kufurlah orang yang beriktikad, yang mengatakan Allah itu ada tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruh Al-Qudus, the Father, the Son and the Holy Ghost. Sama dengan Yahudi pun. Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anak Tuhan. Dan lebih teruk daripada itu, dalam agama Yahudi, dalam kitab Talmud, ada kat saya, kitab Talmud menceritakan, dalam kitab Talmud ini kitab suci mereka yang menggantikan ataupun yang mereka tidak refer kepada Taurat, sebab Taurat ada bercampur habis dah, tinggal At-Talmud. Dalam At-Talmud itu menceritakan bahawa Tuhan pernah turun ke bumi ini, berjumpa Nabi Ishaq, bergaduh sampai Tuhan kata ke Nabi Ishaq, aku mengkau kalah kepada kamu, lepaskan aku nak naik memerintah semula. Maka Ishaq melepas Tuhan kalah dengan Ishaq. Okey, bila balik sini. Sebab tu yang Allah Ta'ala beri rahmat kepada insan kita. Ikut Nabi Muhammad itu ialah ikut agama yang membawa kepada innama ilahukum ilahun wahid fahal antum muslimun. Mengapa kamu tidak menyerah diri kepada Allah, menyerah diri kepada Islam, kepada agama Allah? Kamu taat, kamu patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah message perutusan Muhammad daripada awal kelahirannya sebagai Rasul sampai kepada wafatnya pun senantiasa mengajak manusia kepada wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'ah. Kamu sembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan kamu syirik langsung kepadanya. Rahmat ini mengajak kita kepada mencari sumber tempat yang boleh mengundang
untuk kita capai hidayah, petunjuk dan hadiah yang diberikan kepada kita, penyelamat, selamat dunia, selamat akhirat. Sepatutnya manusia yang faham ini, maka dia tidak perlu mencari hidayah, petunjuk tempat lain, ism lain. Tidak ada look east, look west. Sepatut kalau jelas begitu, kita cari, kita ambil apa yang ada ni. Apa yang sebab itu maka tidak ada dalam dunia ini, carilah di mana-mana pun, anda tidak akan berjumpa dengan seorang manusia yang kata-katanya, yang keluar daripada mulutnya dihafal oleh kesemua penganut agama Islam dengan lain bahasa. Mana ada sepanjang Nabi Muhammad yang dia bercakap, orang tidak rakam dalam hafalan mereka, dalam tulisan mereka, yang disebut sebagai hadis. Tahu tak berapa hadis Nabi yang sedang berlegar di kalangan dunia Islam sekarang, di dahulu? Jawapan dia senang saja, 100,000 hadis. Dan 100,000 ini dihafal kesemua sekali oleh Ibnu Hajar. Al-Asqalani baik, Al-Haytami baik. Dan mereka dipanggil Al-Hafiz Ibnu Hajar. Dia masuk dalam kepala dia 100,000 hadis. Bukan hafal hadis saja. Dia hafal hadis ini pasal apa? Sipulan sampai Muhammad. Hadis siapa dia? Sipulan antil panggil an mu'an Ampulan sampai Muhammad. 100,000 hadis dengan rawi-rawi dia, satu pun tidak pernah kompil. Semua hadis ada. Dan kita sehebat-hebat hang tuah tu, kalau ada sungguh lah. Adakah hang tuah ni? Sehebat-hebat hang tuah tu ada satu hadis saja, orang semua hafal. Hadis dia takkan Melayu hilang di dunia. Satu ya. Apa yang dikata oleh Sultan Mahmud ketika itu, ramai suara, dia kata tak ada pun. Atau kita pun, apa yang kita hafal, kata-kata yang katakanlah Allahyarhamuh Tunku Abdul Rahman sebagai PM yang pertama Malaysia, apa dia kata-kata dia yang kita hafal, orang hafal? Boleh loh. Anda carilah hebat mana pun. Napoleon Bonaparte, 2-3 perkataan dia ada. Mussolini, Stalin, hebat. Hitler, 2-3 perkataan dia orang mungkin hafal. Kalau hari ini tak apa, sekarang Barack Obama itu, apa yang orang hafal cakap-cakap dia, yang sebelum dia Kennedy, yang Abraham Lincoln. Saya nak hafal kata bahawa memang tidak berlaku demikian. Yang berlaku pada seorang sahaja dalam dunia ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihafal oleh kesemua orang. Bukan hafal hadis saja, dia dihafal sampai kepada siapa yang meriwayatkan hadis itu. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi, dalam kepala mereka puluhan ribu hadis. Tidak confuse. Dah klasify dah. Ini sahih, ini mutawatir. Ini sahih, ini sahih li zati, sahih li hasni. Ini hasan li ghairi. Diklasifikasi dah ke semua, tapi tidak hilang satu pun. Dan ialah insan yang menerima wahyu Allah, Al-Quran turun kepadanya, yang Quran sebut. Allah sebut khas tentang hadis, tentang Quran ini. Dia kata, ma kunta tatlu min qablihi min kitab wala tahuttuhu biyaminik izan lartabal mubtilun. Ma kunta tatlu, wahai Muhammad, kamu tidak pernah membaca sebarang kitab
Kitab tu makna katabah, makna tulis. Kitab yang ditulis. Kamu wahai Muhammad tidak pernah membaca sebarang tulisan. Wala tahuttuhu biyaminik, kamu tidak pernah pegang pen, tak pernah pegang, tulis jauh sekali. Dan kami turun Quran kepada kamu. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kami akan bacakan, talaqi dia panggil. Kami akan talaqi, ya, datang Jibril baca kepada kamu Quran ini, sekali baca saja. Fala tansa. Kamu tak lupa. Illa masya Allah, mereka Allah nasakkan.